Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Iqbal bin Ibrahim, pemegang nombor kad matrik 146814. Saya merupakan seorang mahasiswa pendidikan pemajarkan sastra dengan pendidikan. Hai, nama saya Ivy Chong Hui Ling bernomor matrik 150447. Saya merupakan pelajar tahun 1 dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dan sedang mengambil kos pendidikan khas. Saya Nur Najihah binti Syafi'i, nombor matrik 147315 daripada kos Sastra dengan Pendidikan, bermejakan sejarah dan bermainakan sastra. Baiklah, pada hari ini kami akan mengisahkan aku bakal seorang guru yang bertajuk Guru bukan hanya sekadar mengajar. Baiklah, sebagai seorang guru bukan sahaja untuk mengajar tetapi mempunyai peranan yang lebih daripada itu. Seperti yang kita tahu bahawa peribahasa mengatakan guru diibaratkan lilin yang sanggup menerangkan dirinya untuk mencerahi orang lain. Bukan dalam konteks ilmu tetapi pelbagai cabang untuk memastikan anak murid yang ingin dilahirkan ini merupakan insan yang memberikan kesejahteraan kepada diri, kepada masyarakat dan kepada negara. Apa tu cikgu ataupun seorang guru maupun pendidik? Mereka yang bergelar guru bukanlah semata-mata datang ke sekolah untuk mengajar kita menulis, mengira dan mengeja, tetapi mereka juga mengajar kita mengenai nilai-nilai murni yang patut kita contohi. Guru juga berperanan sebagai seorang pendidik, pakar motivasi, ejen pemodenan, suri teladan dan banyak lagi. Dan kita juga tahu bahawa untuk menjadi seorang guru ini bukanlah satu perkara yang mudah. Apabila seseorang itu sudah pun bertekad untuk menjadi seorang guru, maka pasti pelbagai cabaran dan peranan perlu dimainkan sepanjang hayatnya bergelar seorang guru. Apakah peranan seorang guru? Salah satu peranan guru ialah sebagai seorang pendidik. Mereka merupakan insan yang berilmu pengetahuan tinggi dan mereka juga telah dilatih bagi menguasai kemahiran mengajar untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid mereka. Selain itu, mereka juga perlu menguasai kemahiran berkomunikasi agar murid-murid dapat memahami topik-topik yang telah diajar di dalam kelas. Para guru juga perlu mewujudkan interaksi yang positif dengan murid-murid dalam pelbagai hala bagi menjalinkan hubungan yang baik dengan para murid. Sebagai seorang pendidik, mereka perlu memainkan peranan mereka untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidangnya kepada murid-murid agar mereka dapat mempelajari dan memperoleh ilmu baru. Para guru juga perlu menguasai ilmu pengetahuan dalam teori, pembelajaran dan psikologi manusia. Bukan itu sahaja, guru sebagai seorang pendidik juga menggunakan pelbagai jenis kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai bagi mewujudkan sasaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Hal ini adalah untuk memudahkan murid-murid untuk memahami topik-topik pembelajaran yang telah diajar oleh guru mereka. Hai murid-murid, selamat pagi. Minggu lepas cikgu telah ajar kamu tentang sejarah tanah Melayu kan? Jadi hari ini cikgu akan ajar kamu tentang sejarah pembentukan Malaysia. Macam mana Malaysia terbentuk menggunakan slide PowerPoint yang telah cikgu sediakan. Murid-murid tahukah Malaysia ni terdiri daripada tanah Melayu, Sabah dan Sarawak? Oh, ada yang tahu. Okey, sebelum cikgu tunjukkan slide, cikgu ingin tanya kepada murid-murid semua. Dalam Malaysia ni ada berapa buah negeri dan wilayah persekutuan? Siapa tahu boleh jawab. Betul. Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan. Okey, selesai guru sebagai seorang pendidik, kita teruskan dengan guru sebagai apa pula? Jom. Baiklah, guru bukan hanya memainkan peranan yang sangat penting untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi peranan guru adalah untuk membentuk akhlak yang mulia dalam kalangan pelajar. Guru dapat diibaratkan sebagai ibu bapa kedua yang memainkan peranan yang sangat penting untuk membimbing anak muridnya untuk menjadi seorang yang mengamalkan nilai-nilai yang baik. Nilai baik hati, nilai sopan santun dan cinta kepada ilmu pengetahuan merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan untuk membentuk peribadi anak murid untuk menjadi seorang yang berakhlak. Oleh hal yang demikian, pentingnya peranan sebagai seorang guru untuk membentuk akhlak kepribadian yang luhur bagi memastikan generasi yang ingin kita lahirkan merupakan generasi yang sentiasa beradab, bersopan santun demi memberikan kesejahteraan kepada negara. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan guru sebagai pembentuk akhlak? Jom kita pergi lihat situasi ini.
Hei, kelas cikgu ni aku tak boleh masuk ah. Hei, jom. Penting ah, nak penting. Aku belajar apa nak masuk ni? Aku pun malas lah dengan guru ni. Perangai entah apa-apa. Jom lah mengulas Haziq. Jom. Malas lah. Hei, Syaful, Haziq, korang nak pergi mana? Sekarang masuk kelas kan? Korang ni tak ada kelas ah? Cikgu Aminah yang nak penting pun tak. Boring kan cikgu kelas ni. Cikgu Aminah? Cikgu Aminah tu bosan tu kelas dia. Bosan lah, tak boleh lah. Bukan salah kami pun cikgu. Dah lah kelas entah apa-apa dia mengajar. Tahu kami pun bela dia kelas dia. Mana boleh macam tu? Korang ni kena pergi sekolah. Kalau tak pergi sekolah, aku nak jadi apa? Ha? Belajar tak nak, untuk ilmu tak nak. Okay? Korang ni kenalah pergi sekolah. Dekat luar sana tu, ada ramai lagi yang nak sekolah. Tak ada peluang nak sekolah. So, korang ni ada peluang, kenalah manfaatkan peluang ni untuk pergi sekolah, untuk menuntut ilmu. Bila korang dah menuntut ilmu, jadi orang pandai, dapat nanti korang bina rumah besar, dapat beli kereta baru, dapat awet cen-cen. Kau Haziq suka Haziq kan? tak ada. So macam tu lah. So boleh tak janji dengan cikgu korang jangan buat benda macam ni lagi? InsyaAllah lah cikgu. Orang cuba itu lagi. Okay, cuba terbaik Cuba boleh tu, boleh. So kita, sebab awak ni pewaris negara, so masa depan negara semua bergantung kat awak semua. Okay, siapa lah? InsyaAllah So rajin belajar tau. So nanti kalau rajin belajar, dapat keputusan cemerlang, cikgu belanja McDonald. Gentle. Ya. Betul ke cikgu? Gentle. Okay. Tapi kena janji dengan cikgu kena pergi sekolah. Kami janji. Gentle eh? Janji. Betul. Janji Syaful. Kami janji tak konten lagi. Okey, mantap. Okey, cepat. Okey. 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 Pergi kelas tau. Mantap cikgu. Okay, baiklah. Kesimpulannya, itulah peranan sebagai seorang guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi memainkan peranan sangat penting dalam pembentukan akhlak demi melahirkan generasi yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan tetapi mempunyai akhlak, mempunyai keterampilan dan yang paling penting mempunyai cita-cita yang sangat besar. Selain daripada mendidik dan membentuk akhlak murid, apa lagi yang guru ini perlu lakukan? Salah satunya juga adalah guru perlu menjadi pengamal kemahiran. Apa pula tu pengamal kemahiran ni? Maksudnya di sini, seseorang guru itu perlulah mempunyai pelbagai kemahiran dan mengamalkan kemahiran-kemahiran tersebut. Salah satu kemahiran yang seorang guru itu perlu ada, mestilah kemahiran menggunakan ICT. Dalam dunia sekarang ni, tak mainlah main kertas je. Kita kena tahu juga macam mana nak gunakan teknologi. Okey, slide dah siap, video pun dah siap. Sekarang ni nak kena buat soalan dan masukkan dalam kuis Kahoot. Okey, selain itu, guru juga mesti mempunyai kemahiran berkomunikasi. Penting ni, sebab apa? Jom kita tengok. Yang pertama, guru itu ada kalanya perlu menjadi pengerusi majlis untuk majlis di sekolah, seperti Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dalam majlis ini, terutamanya kepada murid-murid yang menunjukkan kepintaran dan sasiah yang cemerlang. Selain itu, guru juga perlu pandai berkomunikasi dengan ibu bapa. Contohnya, pada hari interaksi antara guru dan ibu bapa. Assalamualaikum puan, jemput duduk. Okey, jadi kalau kita nak tengok prestasi anak puan, sebenarnya anak puan sangat menunjukkan prestasi yang baik dari semasa ke semasa. Banyak peningkatan sebenarnya dalam setiap subjek yang dia ambil. Ya, betul tu. Okey, banyak lagi sebenarnya kemahiran-kemahiran yang guru ini perlu ada. Dan kemahiran-kemahiran inilah yang menjadikan guru itu sangat versatile. Guru itu boleh melakukan apa sahaja walaupun hanya dengan satu gelaran, iaitu seorang guru. Kesimpulannya, peranan sebagai seorang guru bukan hanya terhad untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi lebih daripada itu. Sebagai pembentuk akhlak, sebagai pemurni kepribadian anak murid untuk memastikan anak murid dan generasi yang dilahirkan bukan sahaja mempunyai ilmu tetapi mempunyai kepribadian yang luhur dan akhlak yang sangat baik. Dan itulah merupakan inspirasi, merupakan satu maklumat yang sememangnya harus dijunjung oleh bakal pendidik untuk melahirkan generasi yang mempunyai sumbangan dalam memastikan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat serta negara dapat dipertahankan.
Seperti yang kita sedia maklum, guru merupakan seorang insan yang sanggup menghabiskan masa dan tenaga mereka untuk mengajar murid-muridnya sehingga mereka berjaya. Tanpa insan yang bergelar guru, tidak mungkin wujud polis, dokter, bomba, maupun tentera. Tanpa guru, siapalah kita? Okey, baik. Jadi bagi kita yang sudah pun bertekad untuk menjadi seorang guru, teruskanlah perjuangan kita ini sehingga ke nafas yang terakhir. Agar nanti, walaupun jasad kita sudah tiada, namun ilmu dan jasa yang kita berikan itu akan hidup selama-lamanya. Baik, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum.